Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ika Daily. So, di sini Ika ingin mengambil kesempatan untuk meminta maaf pada semua yang mengenali Ika Daily, okey? Dan Ika juga nak minta ampun kerana buat silap. Juga Ika mewakili kepada Mak Ika untuk minta maaf kepada semua yang mengenali Kak Daily, okey? Minta maaf. Di sini juga Ika ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua yang mengenali Ika Daily. Okey, so Ika akan doakan semoga you all dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan segala rezeki. Okey, so punca mengapa kesepitan itu, kan, mengapa hidup kita sempit. Salah satu puncanya adalah maksiat sebelum berkahwin. Kan, maksiat sebelum berkahwin akan menghilangkan keberkatan dan mendatangkan kesan besar selepas berumah tangga. Bahkan turut menghilangkan rasa hormat kepada sesama pasangan. Contohnya jelas, seorang suami yang ingin bertegas atau menegur dalam hal-hal tertentu akan mendapat reaksi kurang baik daripada isteri. Isteri akan melenting, kan, apabila seorang suami yang menegur dan menasihat isteri. Okey, serta ejekan serta cemuan tentang hal-hal sebelum perkahwinan. Akhirnya perkahwinan yang dibina itu tidak akan mengalami perubahan ke arah kebaikan. Inilah yang paling kita takut sekali. Lihatlah apa yang berlaku di kalangan anak-anak muda sekarang ni. Lihatlah juga statistik perceraian dan kalangan pasangan anak muda amat menakutkan. Ada yang berkahwin selama 12 hari kemudian bercerai. Ada yang berkahwin sebulan kemudian bercerai. Malah ramai yang bercerai ketika hutang masih belum dilangsaikan lagi. Mengapa semua ini terjadi? Kan? Kenapa terjadi? Tidak lain dan tidak bukanlah adalah berpunca daripada maksiat yang dilakukan sebelum perkahwinan. Ada yang lebih teruk lagi apabila terlibat dengan perzinaan. Tidak mengira tempat dan masa. Pantang ada ruang dan peluang pasti tidak dilepaskan. Tidak ubah seperti kucing yang nampak ikan. Bagi kucing nampak tikus. Namun ingatlah, setiap perbuatan itu pasti akan menikesan selepas perkahwinan. Dan Allah juga maha melihat setiap apa yang kita kerjakan. Okey? Sebab tu kita jangan jauh daripada maksiat dan jauh daripada zina. Okey? Ya, maksiat itu mudah benar melalaikan kita. Maksiat yang didorong oleh hawa nafsu dan tenggelam dalam pengaruh syaitan akan melupakan kita bahawa ada maruah yang perlu dipertahankan. Ada harga diri yang perlu dipelihara. Malangnya semuanya habis tergadai ketika terlalu asyik dan masuk dalam nikmat maksiat. Lihatlah gelagat orang yang lalai. Mereka bukan setakat lupa diri, maka bahkan tidak menyedari bahawa diri sedang diperhambakan ke arah jalan kehancuran. Maruah sudah tak terjaga. Maruah diri dah tak terjaga. Dah hilang maruah disebabkan oleh maksiat dan zina. Akhirnya kehancuran yang akan melanda. Maka berhentilah daripada melakukan maksiat sekarang juga. Andai kita sedang menuruni lembah kenaan itu, percayalah, sekiranya kita berusaha untuk menghindari perbuatan keji, Allah akan melorongkan ke jalan yang lebih baik selepas itu. Syaratnya bertaubatlah sesungguh hati. InsyaAllah ada ganjaran yang akan menanti. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan pengasihani. Okey? Sebab itu kita kalau nak bercinta, nak berkawan dengan seseorang tu, biarlah berkawan, orang kata, ikhlas mata-mata berkawan kerana Allah. Janganlah kita berkawan dengan nafsu semata-mata. Kalau kita berkawan dengan disebabkan nafsu, disebabkan maksiat, sebab kita, orang kata apa, tak ikhlas dalam berkawan untuk nafsu semata-mata, nanti hubungan tu tidak akan kekal lama, kan? Hubungan tu akan menjadi porak-peranda dan bergaduh lepas tu. Lepas tu kita bermusuh pula. Bukannya kita berkawan sebabkan Allah, kita berkawan sebab nafsu, lepas tu kita akan bergaduh dan bermusuh. Oleh itu kita berkawanlah kerana Allah, right? Bersahabatlah kerana Allah. Okeylah, itu saja perkongsian Ika pada hari ini. Semoga semua orang dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan segala rezeki. Dan semoga Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Alright semua, bye semua. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ika Daily. Okay, so kita akan Ika akan share dekat you all buku daripada Ustaz Kazim Ilyas, iaitu Tuhan Sedang Menguji Kita. Okay, alright. So buku ni memang sangat best sekadar baca. So dalam buku ni dia tulis, kita, orang kata, rezeki ini bukan disebabkan benarkah kata orang, wang bukanlah segala-galanya. Okay, duit bukanlah segala-galanya. Okay, rezeki bukan hanya terletak nilainya dalam bentuk kewangan. Kesihatan, kelapangan dan kebahagiaan juga adalah rezeki yang tak terkira nikmatnya. Namun ramai orang tertipu kerananya. Ramai orang meletakkan nilai rezeki itu hanya kepada wang semata-mata, sehingga terlupa bahawa ada rezeki yang lain yang lebih berharga daripada wang ringgit. Okay, iaitu adalah kesihatan. Kesihatan adalah salah satu daripadanya.
Ya, tak ada siapa yang boleh meramalkan sama ada kesihatan itu berterusan ataupun tidak. Okey? Berterusan baik. Hari ini sihat, mungkin besok kita akan terlantar sakit. Ada orang yang ketika usianya sebelum sakit mampu menikmati pelbagai hidangan kan. Tetapi semakin tua, semakin dimamah usia, akhirnya nikmat makan tu dah tak ada sebabkan sakit tu. Kan, kerana dilanda pelbagai penyakit kan. Apa yang kita lihat sekarang ni, orang yang ditipu penyakit, ada yang sakit, orang kata sakit sampai tak ada selera nak makan, demam kan. Lepas tu dapat sakit kencing manis, dapat sakit darah tinggi kan, stroke. Diorang semua dah tak ada selera nak makan. Sebab tu kita kena, orang kata, banyakkan bersyukur dengan nikmat sihat yang Allah bagi pada kita hari ini kan. Itu yang paling, orang kata, nikmat yang paling besar sekali, iaitu nikmat kesihatan. Kalau kita sakit, duit yang banyak pun dah tak ada guna kan. Katakanlah kita duit banyak, kita kaya raya, tapi kita sakit, nak makan pun tak ada selera kan. Kita sakit nak keluar rumah pun tak larat kan. Ada bermacam pelbagai penyakit yang kita dapat kan, darah tinggi semua, diabetes kan. Sebab tu nikmat sihat tu sangat penting ya. Nikmat sihat tu sangat penting, dan kita kena banyak bersyukur dengan nikmat yang kita ada, nikmat sihat. Okey. Orang kata kalau duit banyak pun tapi kesihatan tak jaga pun tak guna kan. Kalau kita duit banyak tapi kita tak gunakan duit kita tu ke arah jalan yang betul, kita tak guna untuk kesihatan diri kita kan, kita tak belikan ubat untuk kita, vitamin untuk kita, itu pun semua macam tak berguna duit tu yang kita cari selama-lama ni kan. Yang kita duk kerja duit, duk orang kata kerja siang malam bertekulumus, tapi untuk kesihatan kita tak gunakan. Kita kedekut untuk berbelanja dengan diri sendiri. Sebab tu orang kata duit tu gunakan untuk diri sendiri. Kita jangan berkira dengan diri sendiri juga. Okey, belilah orang kata suplemen untuk kesihatan diri semua. Okey, yang kaki sakit tu kita belikan ubat untuk sakit kaki, yang tangan sakit kita beli ubat untuk tangan sakit. Okey, jangan berkira dengan diri sendiri, right? Okey, wang simpanan dan harta bertimbun. Kata orang kan, wang simpanan harta bertimbun tapi sakit, itu pun orang kata rugi kan. Sebab tu kesihatan tu sangat penting. Kata orang, rezeki Allah berikan tapi nikmatnya pula Allah tarik kan. Rezeki Allah bagi tapi nikmatnya pula Allah tarik. Inilah yang dipanggil sebagai kesempitan hidup dalam bentuk kesihatan. Sebab tu kita yang sihat ni, kita kena banyak bersyukur kepada Allah kerana Allah memberikan kita nikmat sihat kan. Juga kita kena selalu setiap pagi kena ucapkan alhamdulillah, bersyukur ya Allah kerana berikan kami peluang untuk bernafas, bersyukur ya Allah kerana saya diberikan peluang sihat, terima kasih ya Allah di atas segala nikmat rezekinya, nikmat peluang sihat, nikmat peluang hidup semua. Okey, okey, sabarlah dalam hadapi musibah. Okey, sempitnya hidup ini apabila ujian datang bertimpa-timpa. Selepas satu masalah datang pula masalah yang lain, sehingga tidak mampu berhadapan dengannya lagi. Ujian datang bagaikan batu-batu yang dilontarkan daripada mana. Kita terkapai-kapai, kita pun terpinga-pinga, terkapai-kapai. Desis hati cuba bertanya, mengapa kita perlu menghadapi semua ini? Sepatutnya kita kena jadikan apa jua ujian itu adalah sebagai satu pengajaran. Kitanya hamba sememangnya layak diuji, tetapi janganlah kita kelak bersangka buruk dengan Allah. Okey? Ingatlah, rahmat Allah itu sentiasa menanti asalkan kita kembali kepadanya. Allah uji kita tu sebab Allah sayang kita. Allah nak jadikan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Sebab tu Allah uji kita. Okey? Lantaran itu, mari kita semak semula apakah yang menyebabkan hidup kita sempit. Kita muhasabahlah diri sepatutnya. Okey? Muhasabah diri dan perbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Okey, kesempitan itu ada puncanya. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah bagi kehidupan itu sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Toha ayat 124. Okey. Hi, welcome back to my channel Ikadeli. Semua assalamualaikum. Welcome back to my channel Ikadeli. Okay, so hari ni Ika masak gulai ayam masak cili berlado lampu raya. Okay, so resepi ini cuma Ika tengok daripada resepi Cik Noh. Okay, minta izin Cik Noh. Okay, dan memang Ika dah cuba dan mak puji sangat sedap. Okay, memang terbaik resepi ini. Alright, so you all boleh cuba. Selamat mencuba dan selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.
Okey, kerana barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan permudahkan segala urusannya dan Allah akan murahkan lagi rezekinya. Dan tidak akan miskin jika seseorang itu bersedekah. Alright? Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Ika Daily. Okay, so Ika nak share juga kenapa orang kata salah satu sebab kenapa punca kenapa anak-anak kita degil. Kan, selalu kita akan rasa bingung sangat, kita rasakan macam depressed kan, kita akan rasa marah dan kita akan rasa geram. Kenapalah anak aku degil kan? Anak aku macam orang kata susah nak dengar cakap kan? Dia punya nakal tu lain macam kan? Semakkan rumah semua. Kenapa anak kita terlalu nakal lah, orang kata terlampau nakal, sampaikan sepak-sepakan rumah kan, sampai ketuk-ketuk dinding, ketuk-ketuk, lepas tu orang kata pintu-pintu semua habis pecahnya kan. Salah satu puncanya anak itu tak bersalah sebenarnya. Salah satu puncanya adalah disebabkan oleh keberkatan rezeki. Kan, itulah salah satu sebabnya mengapa anak kita menjadi sangat degil. Ia ada berkait rapat dengan rezeki yang kita makan, yang anak kita makan tu. Okey, kalau anak kita makan daripada rezeki sumber yang haram, itu akan menyebabkan anak kita akan berubah sikap menjadi degil. Sebab itulah keberkatan itu sangat penting. Keberkatan rezeki itu sangat penting. Sebab tu kita kena bagi anak kita makan daripada sumber yang halal. Okey, jangan kita bagi anak kita makan daripada sumber yang haram. Tapi kadang-kadang semua orang ingatkan anak kita degil ni sebabkan oleh sikap mereka sendiri. Tapi itu sebenarnya salah. Okey, anak kita degil dan anak kita nakal berpunca daripada kita sendiri yang memberikan anak kita makan daripada sumber yang haram. Itulah salah satu sebabnya. Betul. Sebab bila kita makan, anak kita makan daripada sumber yang haram kan, yang orang kata tak halal, daripada rezeki yang kita dapat tu daripada sumber yang haram, dia akan menjadi darah daging. Okey, bila dia dah menjadi darah daging, ia akan sebati dalam diri, yang itulah yang akan menyebabkan anak kita nakal dan sangat degil. Oleh sebab tu kita kena berikan anak kita makan daripada sumber yang halal kan, cari rezeki yang halal walaupun sedikit, tetapi keberkatan itu yang penting. Okey, walaupun sedikit, keberkatan itu yang penting daripada rezeki yang banyak kan, duit yang banyak tetapi daripada sumber yang haram. Itulah yang akan menyebabkan pelbagai masalah di dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu oleh sebab itu kita kena orang kata berikan anak kita makan daripada rezeki halal walaupun sedikit rezeki itu, tapi keberkatan itu yang sangat penting. Alright? Itulah salah satu punca mengapa anak kita nakal. Okey, kita kena check diri kita balik, check audit diri kita balik, muhasabah diri balik. Apakah rezeki yang kita dapat, yang kita bagi anak kita makan hari itu, kita check adakah sumber tu haram pun, ada haram ke tak, kan, adakah halal ke haram. Alright, kita check balik, audit diri kita balik, muhasabah diri, adakah kita ada ambil rasuah ke tak kan, adakah kita orang kata kita buat kita cari rezeki tu daripada yang kotor-kotor punya rezeki kan, daripada hasil maksiat yang kita buat tu kan. Kita check balik adakah kita adakah kita jual arak ke kan, jual tu ke jual ni ke. Kita kena check balik apa rezeki sumber yang kita dapat tu, adakah haram ke halal. Sebab tu kita kena banyak perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Alright, itu saja perkongsian Ika pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Kring. Bye. Sukalah dia dapat ni anak patung baru. Okay, bye. Selamat Hari Raya dan maaf Zahir dan batik. Kosong-kosong ya.